Ini kitab Munyatul Musalli, muka surat 18. Surat 18, baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian membaca daripada sembahyang subuh. Kemudian membaca daripada sembahyang subuh. Yakni kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Situ. Kemudian membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib. Dua sembahyang di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Selepas main subuh, lepas main maghrib. Ni hak bacaan yang disunatkan selepas daripada sembahyang. Bacaan yang disunatkan selepas daripada sembahyang. Di sini selepas daripada sembahyang subuh dan selepas daripada sembahyang maghrib. Selepas dari sembahyang subuh, selepas dari sembahyang maghrib. Tapi setengah riwayat menyatakan bahawa baca 10 kali ni bukan lepas sembahyang subuh maghrib sahaja, bahkan tiap-tiap selepas daripada sembahyang 5 waktu. Lepas daripada sembahyang 5 waktu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sambungannya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Hak tu hadis muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim tu. Termasuk sampai kepada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Bacaan selepas daripada sembahyang ni semuanya ada riwayat hadis belaka. Semuanya ada riwayat hadis belaka. Cuma susunan tu ulama yang susun pula kemudian. Kita biasa baca Allahumma la mani'a lima a'taita ni selepas daripada kita tasbih, tahmid, takbir 100 kali tu kan. 33, 34 Allahu Akbar. Lepas tu baru kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Kita baca lepas daripada tu. Ada riwayat baca selepas daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu susunan je lah. Kemudian dalam setengah kitab baca 10 kali ni adalah tiap-tiap sembahyang. Ada riwayat hadis yang menyatakan seumpama tu. Ada riwayat menyatakan bahawa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni 10 kali adalah
tiap-tiap selepas daripada sembahyang 5 waktu. Sebab itulah pondok sendiri pun saya mengaji di pondok Kerandang dahulu 10 kali lepas daripada sembahyang subuh, lepas dari sembahyang maghrib. Kalau tak silap ingat saya lah, dahulu kalau pondok Pasir Tumbuh 10 kali tiap-tiap selepas 5 sembahyang. Kalau tak silap lah tu, kalau tak silap. Masa saya ngaji dengan almarhum Baba Najmuddin 10 kali ni lepas subuh, lepas maghrib. Kalau tak silap dahulunya masa dengan almarhum Tuan Guru nenek Ayah Syekh Pasir Tumbuh, kalau tak silap lah, ni lama dah ni, tak silapnya Tok Guru akan baca 10 kali tiap-tiap lepas daripada sembahyang. Itu ada riwayat yang dinyatakan dalam kitab, ada riwayat yang dalam kitab. Apabila selesai kamu dari sembahyang fardu, faqulu akiba kulli salatin asyra marrat la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai ke habis. Ada riwayat baca 10 kali tiap-tiap lepas sembahyang. Hak dalam kitab kita ni, hak ambil riwayat hadisnya hanyalah subuh dengan maghrib 10 kali. Cuma kita kadang-kadang subuh tu, yelah maghrib ke subuh ke, kita ni kadang-kadang kerana kita nak utamakan kepada kuliah, jadi nak utamakan kepada kuliah, jadi wirid maghrib pun tak panjang, wirid subuh pun tak panjang, sebab kita nak utamakan kepada kuliah. Lepas tu peseng orang kita pula, kalau tidak buat ramai-ramai, tak buat hak tu hak secara latah. Kemudian secara kita sendiri pula lepas daripada tu, kita tambahlah wirid kitanya. Nampak tak ni? Tambahlah. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali sebelum daripada kuliah lah. Kalau kuliah pula, kita fokus pada ilmu lah pulaknya. Jangan pula orang tengah kuliah, kita duduk wirid semayang tak habis tadi. Tak kenalah pula seumpama tu. Kita kena faham keutamaan. Ada ni, kita kena faham keutamaan. Memanglah berwirid ni lepas daripada sembahyang, lepas daripada sembahyang, bacaan-bacaan ni bahkan afdalnya kitanya berwirid dahulu baru semayang ba'diyah. Berwirid dahulu baru semayang ba'diyah, itu afdal. Jangan kita beri salah kita pun pergi semayang ba'diyah, itu tidak afdal. Yang afdalnya kita datangkan zikir dan doa selepas daripada sembahyang, sebelum daripada kita semayang sunat ba'diyah. Itu hak sunnah dianya, sunnah dia seumpama tu, dan afdalnya seumpama tu. Maknanya kita berwirid dulu siap-siap baru semayang ba'diyah. Kalaulah kita semayang ba'diyah terlebih dahulu, berwiridnya kemudian, walaupun pandangan muktamad menyatakan masih lagi dapat fadilah berwirid lepas semayang, tapi satu pandangan mengatakan tak dapat dah, tak dapat dah fadilah zikir lepas semayang, hanya dapat pahala zikir biasa. Sekarang ni hak zikir-zikir lepas semayang ni, kita baca tika lain pun boleh pahala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita baca tangan lain pun boleh pahala. Tapi hak ni khusus lepas dia semayang, ini fadilat khusus lepas dia semayang. Kalau kita baca waktu lain boleh pahala berzikir, tapi hak ni berzikir lepas semayang. Jadi sekarang ni lepas semayang, tiba-tiba kita semayang ba'diyah terlebih dahulu, selepas daripada salam semayang fardu. Walaupun atas pandangan muktamad dia masih lagi dapat fadilah berzikir lepas dia semayang. Satu pandangan dah putus dah. Jadi zikir biasa, bukan zikir lepas semayang. Dia gitu pada ni.
Sebab itulah disunatkan kita berwirid, berdoa siap-siap. Benar barulah kita semayang ba'diyah. Baru kita semayang ba'diyah. Jadi kalau tu semayang ba'diyah terlebih dahulu, memang ada pandangan mengatakan luput dah fadilah berzikir lepas ada semayang. Tapi dia berzikir lepas daripada semayang ba'diyah, boleh pahala zikir ke tak? Boleh pahala sepanjang masa pahala zikir ni. Tapi hak lepas semayang ni, hak ni khusyuk. Hak ni hak Nabi sebut khusyuk lepas semayang. Termasuk subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali tu. Tapi kalau kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, di masa-masa mana pun tetap fadilah, boleh pahala zikir. Tapi hak ni pas mayan hak lain pula ni. Jadi sekarang ni tiba-tiba lepas mayang dia terus kepada berzikir. Dia semai sunat dahulu. Satu pandangan hanya dapat pahala zikir biasa, tak dapat pahala zikir lepas habis semayang. Ada ni. Jadi kitanya ialah oleh kerana ada kuliah, jadi wiridnya pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni pun tak baca-baca pun contohnya. Jadi lepas daripada selesai baca doa, kita nak semai sunat dulu, sebab nanti orang ngajar. Kalau kita nak selesaikan wirid kita, jadi orang mengajar mula kuliah, lepas tu kita nak semayang ba'diyah pula. Tak kena pula gitu. Kita pun semayanglah ba'diyah maghrib contohnya. Kita pun duduk ni, kita sambung wirid tadi. Orang mengajar berhenti pada ni. Sebab kita kena fokus kepada pengajian ilmu pula. Kita kena fokus. Melainkan kalau kita tidak terganggu fokus kita dan tak nampak pesan kita tu nak mengelak daripada majlis ilmu, kita bolehlah slow-slow. Tetapi kalau kita orang mengajar, kita duduk pegang tasbih di hadapan orang mengajar, orang mengajar pun terasa hati. Ada ni? Orang mengajar pun terasa hati. Ni tak mau dengar kuliah lah ni, orang mengajar dia pegang tasbih pula dah. Apa ada ni? Kalau kita boleh, kita buatlah. Tapi kalau tak boleh, tak apalah, sebab kita nak fokus kepada belajar. Dia satu-satu perkara ni kita tengok keutamaan pula. Anak utama antara selesaikan wirid sembahyang dengan kita fokus kepada kuliah. Hak besarnya fokus kepada kuliah lah. Hak besarnya fokus kepada kuliah. Ini contoh. Tu guru sendiri pun lepas dia masuk masjid, dia terus duduk atas meja, dia tak semayang tahiyatul masjid. Orang pun soal, kenapa tak semayang tahiyatul masjid sampai masa kuliah? Sampai masa kuliah lah. Lepas tu tahiyatul masjid ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ganti tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab nak fokus kepada kuliah. Kalau kuliah tu pukul 9 lah. Kalau kita sapa awal, boleh semayang tahiyatul masjid dahulu. Kalau sapa ngam-ngam, dah kenapa sapa ngam-ngam? Sapa lawa-lawa. Sapa ngam-ngam tu pun lelah dah. Sapa ngam-ngam tu pun lelah dah. Dah tadi subuh. Nak sapa pukul 9 tu pun lelah dah. Kalau bonggok tu tak ada bonggok. Tu lah. Itulah apa? Bonggok ada? Tak ada bonggok. Mana kalau kata nak punah bawah tu, punah ke apa? Tayar ke punah bawah tu? Punah lah. Bonggok banyak. Kalau kita bonggok nak selu, pukul 9 tak apa pergi sini. Dah, bonggok nak selu pakai langgar gitu je. Kenapa tak semayang tahiyatul masjid? Fokus pada mengajar. Amal untuk saya pun sama lah. Keluar dari rumah dia, terus naik atas meja mengajar. Lepas tu tahiyatul masjid ganti dengan tasbih tadi 4 kali. Sebab apa? Nak fokus kepada menyampaikan. Sebab apa? Sebab menyampaikan tu faedah umum. Tahiyatul masjid faedah diri sendiri.
Dia kena utamakan faedah umum daripada faedah diri sendiri. Mengajar faedah umum, tahiyatul masjid faedah peribadi. Jadi mana nak kena utamakan? Nak kena utamakan al-muta'addi lah. Sebab al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang manfaat umum lebih daripada ibadah yang hanya khususiah peribadi kita. Dia kena gitu. Ada besar dia kata, ustaz kenapa tak sembahyang qabliyah sampai masa dah? Kalau siapa di masjid itu 8.50 ke 8, tu boleh dah sembahyang tahiyatul masjid. Tapi gitulah, ngam-ngam pukul 9. Lepas tu lebih sikit lah, tak boleh lah, kita kena utamakan kuliah pukul 9 lah. Dia kena jaga gitu, pukul 9 tak panggil pukul 9 Melayu tau. Panggil 9 apa ni? Dia ada pukul 9 Melayu. Pukul 9 Melayu apa dia letak begitu? Dia letak pukul 9 Melayu. Orang Melayu ni tak tepat masa. Tak. Tapi orang kata tu dia tu pukul 9 Melayu. Pukul apa? 9 lebih lah dia kata. Tu 9 Melayu. Dah kena jaga. Maknanya kita fokus kepada keutamaan. Jadi sekarang ni kita wirid tak selesai lagi. Wirid maghrib ni panjang. Nak baca ayat kursi lagi, amanar rasul lagi, syahidallah lagi. Mana nak baca pula qul huwallah, al-falaq, an-nas nak baca laginya. Nak baca Allahumma la mani alima a'taita laginya. Dah kuliah sudah berjalan. Teruskan kita hadir kuliah. Mana apa kita tak boleh nak teruskan wirid lepas sembahyang kerana kita nak fokus kepada kuliah, kita boleh pahala lain pula. Dan kalau kita memang kau dok kerana jerembung ke kuliah, kita akan selesaikan wirid tu, kita boleh pahala juga. Sebab kita bukan tinggal malah, bukan, tapi kita kena dahulukan keutamaan kitanya ada kuliah, gitulah juga. Jadi pihak masjid pun samalah. Bila ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh, dia akan pendekkan wirid. Subuh pula dia kena pendek wirid lah. Kalau Jumaat Sabtu tak apa. Kalau hari kerja, orang sampai masa nak bangun, nak pergi kerja, nak pergi hantar anak sekolah, jadi masa tu terhad. Jadi biasanya wirid subuh akan dipendekkan. Gitu je. Sebab nak fokus kepada kuliah. Dia kalaulah ni ceritalah ni hak benda molek kita cerita. Dia kalau tempat tu okey je, mana kalau mengajar maghrib sejam lah, walaupun berhenti lambat tak ada masalah lah. Masjid Wakaf Tembesu, dia maghrib dia wirid penuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni 10 kali. Lepas tu tasbih cukup. Kuliah dia lambat sedikit lah, tapi kuliahnya sejam. Saya baca sejam, tak ada masalah. Sejam lambatlah sikitnya. Sebab apabila kuliah tu lambat bermula, bila kita ambil masa sejam, dia akan habis lambat lah. Habis lambat tak ada masalah, tak apa lah. Lepas tu dah habis lambat, bang isyak, qabliyah isyak jalan macam biasa. Qabliyah isyak jalan macam biasa. Setengah tempat bang isyak, bang serta iqamah. Qabliyah isyak buat selepas isyak sendiri-sendiri. Masjid Wakaf Tembesu dah. Dia Masjid Wakaf Tembesu ni malam Rabu lah kalau dak bulan Ramadan. Malam ni kalau dak bulan Ramadan. Maknanya biasa masjid dia bang saja qabliyah, dia terus iqamah, tak ada qabliyah. Ada setengah tempat bang isyak pun dak, iqamah lalu dah. Tu makruh. Makruh seumpama tu. Sebab apa? Sebab sunnatul muakkadah tu sunat kuat tuntut. Azan sebelum daripada sembahyang berjemaah. Tapi bukan azan sama jemaah ni, sembahyang seorang pun lelaki sunat azan. Berjemaah sama telah. Mazhab Hambali wajib ya azan, tidak azan berdosa. Itu mazhab Hambali. Jadi ada semua tempat dia tak azan dah, iqamah terus. Sebab apa? Lepas lewat dah kuliah. Ni rugi lah. Masjid kata besul dah. Azan macam biasa, tapi tidak segera iqamah. Semayang qabliyah isyak macam biasa. Lepas selesai sampai pada isyak, berwirid subhanallah 33 kali ada, alhamdulillah 33 kali ada. Lengkap. Tapi tak ada seorang pun perut tak ada. Tak ada bunyi lapar perut tak ada.
Tapi kiranya oh hebat masjid ni, istiqamah dia panggil, istiqamah. Walaupun isyak lewat, azan ada, qabliyah ada, wirid ada, wirid isyak ada. Kalau setengah tempat, kalau isyak tu lewat, beri salam, istighfar 3 kali, Allahumma lalu dah apa dia terlampau perut, Allahumma lalu dah, tu setengah tempat. Jadi kalau boleh buat macam majlis kata mesra, tak apa, pirik panjang maghrib apa pirik, tak ada masalah. Janji kuliah kitanya, kita berjalan sejam, kita nak sejam. Berapa nak sejam? Sebab ialah maghrib ni waktu tumpuan. Memang ada tempat 40 minit apa maghrib. Bunyi ting-ting je jam masuk waktu maghrib. Wallahu alam. Mana apa ni? Jimat suara. Jimat suara 40 minit cukup dah. 30 minit pun ada juga. Abang apa dia ada macam seolah-olahnya macam sekadar macam kita kata kok tugas kerjaya ke macam mana dah. Kita kena ingat tanggungjawab. Tanggungjawab ni menyampaikan ilmu. Jadi waktu yang paling ramai, waktu yang paling kemuncaknya maghrib, kita kena panjang lah, kena panjang sebab kira untuk umum, bukan hanya setakat mari tu mari kuliah dah. Mana kalau jenis sains tu boleh allow, cukup bulan boleh allow, boleh masa hadir sudahlah, jangan tak hadir je, jangan begitu. Kita kira untuk menunaikan tanggungjawab mengajar tu biar bersungguh, biarlah masa tu lebih sedikit, sejam lah kita kata kalau maghrib ni ada ni. Mana kalau lah macam hak majlis kata besar tu tak apalah. Tapi kalau tempat lain dia mungkin nak cepat sikit habis, kita kena wirid pendek. Tapi masalah belah kita ni, sebut dah tadi kan, apabila berwirid ni tak cukup, dia berwirid ni bukan berjemaah. Bid'ah ni berjemaah tu bid'ahnya. Hak timbul benda ni, berwirid lepas main tu bid'ah. Bukan berwirid tu bid'ah. Bacaan-bacaan lepas semayang ni semuanya riwayat hadis Nabi SAW. Semua riwayat hadis Nabi. Cuma pada masa Nabi buat sendiri-sendiri. Bukan kata buat ramai-ramai, bukan. Buat sendiri-sendiri. Ada ni. Bukan kata buat berjemaah. Sebab itulah tu imam ni afdalnya balik terus lepas dia beri salam. Afdal tu imam balik terus. Hak tu imam tak balik terusnya subuh, tunggu sampai ke syuruk barulah tu imam balik. Sebab nak tunggu syuruk. Waktu lain lepas salam tu imam balik lah. Lepas tu berwirid masing-masing lah. Hak tu hak asal. Tetapi kenapa buat berjemaah? Faham-faham lah kalau buat masing-masing kok. Jadi Nabi kata dah kan, alaikum bil jamaah, lazim atas kamu dengan berjamaah. Pakatlah. Macam kata tarawih lah. Tarawih Nabi berjamaah hanya 3 malam sahaja. Itu pun pada tahun yang pertama difardukan puasa, tahun yang kedua hijrah. Lepas tu Nabi tak ada buat dah tarawih berjamaah. Sana umur barulah berjemaah tarawih. Kemudian pula patut mana afdal tarawih ni sendiri-sendiri di rumah ataupun berjemaah, khilaf ulama. Sebab asalnya tak ada berjemaah tarawih. Nabi hanya buat 3 malam, malam pertama. Tapi kenapa kemudian buat berjemaah? Kalau tidak berjemaah mungkin tak jadi hijrah. Patutnya kita ni tahun lepas kan kita berjemaah, kita tarawih sendiri di rumah kan. Tu imam tu berlatih dah. Tahun ni tak pakai dah tu imam tu. Kepecah dah tu imam tu. Pecah dah tu imam tu. Apa dah apa hati tu imam tu baca. Pecah dah orang kali. Tu imam tu tahun lepas punyalah berlatih, punyalah berdebar, punyalah berpeluh nak lihat kejadi sebulan tu. Tahun ni pakai tak pakai dah dia ni. Buang dah tu imam. Mana? Jadi makna pakat buat sebab apa? Sebab tak ada hijrah. Sama dengan wirid. Kalau tu imam pakai balik terus, anak makmum pakai tak ada lah. Tu imam berwirid pun anak makmum kadang-kadang lari. Ada ni. Jadi yang timbul bid'ahnya adalah kita buat ramai-ramai.
Adapun bacaan wirid semuanya adalah ada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah apa tu buat ramai-ramai? Bid'ah yang baiklah. Bid'ah mana kita pakat buat, baru jadi hija, baru jadi buat. Kalau tidak gak pakai tak jadi hija lah. Maknanya kalau tu imam beri salam terus balik, makmum pun tak ada lah. Jadi kita pun pakat buat. Tapi pakat buat ni, kalau kata tu imam buat wirid tu sebahagian saja, kalau tak ada kuliah tak ada apa, kita sempurnakan wirid kita. Tapi tak jadi hija tu lah. Kalau tu imam buat pendek, dia pun buat pendek. Lepas tu dia sungguh, Allah tu imam nak pergi ke mana cepat sangat, pendek wiridnya, berdoa dah. Tak kenapa? Apa kaitan dia dengan kamu? Kamu wirid lah sendiri. Tak jadi dah lah, sebab tak ada tu imam. Supaya je. Supaya. Kita berwirid sendiri. Kalau tu imam wiridnya tak cukup. Tapi yang saya sebut tadi tu, kalau jerembung dengan kuliah maghrib subuh, kita kena utamakan kuliah. Jadi hak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni selepas dia semai subuh dan juga maghrib 10 kali, dan setengah riwayat tiap-tiap 5 waktu sembahyang baca 10 kali. Dan dibaca kemudian daripadanya astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah sekurang-kurang. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu hak sempurna sedikit. Tapi sekurang-kurangnya astaghfirullah, 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 sebab ada riwayat setakat tu sahaja, astaghfirullah. Tapi nak tambah lagi, tu lagi baik, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Tak sedut balah lah, i'rab nahwunya betul belaka tu. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita kena faham juga antara dua bacaan tu. Tapi antara dua-dua bacaan boleh ke dua-dua, tak sedut balah lah. Sebab ada orang balah. Hak bolehnya huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum salah. Ada kata pula huwal hayyul qayyum je betul, huwal hayyul qayyum salah. Kedua-dua betul belaka. Huwal hayyul qayyum boleh, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.